Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini seperti yang kita telah rancang, alhamdulillah kita mengadakan satu program forum, Forum Maya Cabaran PDPR di Era Pandemik. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua penonton Forum Maya Mina Cemerlang pada malam ini. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Halimatul Saidah binti Muhammad Nawawi, berkhidmat di Asrama Kasih YBK Serendah sebagai pengetua semenjak tahun 2013 dan sehingga kini, dan alhamdulillah pelbagai pengalaman yang telah diperolehi, terutama sekali menguruskan anak-anak, pendidikan anak-anak di asrama ini semenjak mereka daripada tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Dan alhamdulillah, seperti yang mana kita sedia maklum, negara sekarang ini melalui sangat detail lah yang kita sedia maklum, iaitu berlakunya pandemik COVID-19. Jadi semua sekolah dalam negara kita diarahkan ditutup, termasuklah sekolah di SMK Serendah. Jadi tuan-tuan dan puan yang hadir di Forum Maya ini, saya insya-Allah kita akan membincangkan topik mengenai tentang cabaran PDPR di era pandemik. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan panel forum kita pada malam ini. Yang pertama sekali yang berbahagia, Tuan Haji Abdul Karim bin Ikhwan. Beliau adalah lulusan memiliki ijazah sarjana muda ekonomi daripada Universiti Malaya pada tahun 1995. Dan melanjutkan pengajian beliau dalam diploma pendidikan pada tahun 1998 di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga menyambung pengajian beliau di peringkat sarjana pengurusan tahun 1997 di Universiti Putra Malaysia, dan memiliki CV profesional IAB KPM Genting Halim pada tahun 2000. Beliau mula berkhidmat sebagai pendidik pada tahun 1988 di SMK Mahmud Raub Pahang, dan mula menjadi pengetua pada 1 bulan 7 tahun 2000 di SMK sekolah pertama beliau, iaitu di SMK Sri Selayang Gombak, dan berpindah ke SMK Sungai Pusu Gombak pada tahun 2018 dan berpindah di SMK Bukit Sentosa pada tahun 2018, berpindah di SMK Serendah pada Mac 2018 sehingga kini, ya. Jadi panel yang kedua iaitu Tuan Ahmad Niza binti Mak Nur. Beliau adalah guru bimbingan dan kaunseling SMK Serendah yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Hulu Selangor, dan beliau juga adalah seorang jurulatih utama di SEPKM Daerah Hulu Selangor. Panel yang ketiga dan keempat dan kelima ini adalah alumni Asrama Kasih, juga alumni SMK Serendah SPM 2020. Yang pertama memperkenalkan Muhammad Rozairi bin Rosmidi. Beliau berumur 18 tahun dan menetap di Bukit Beruntung, Selangor. Beliau adalah anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik, menjawat jawatan sebagai pengawas sekolah dan juga ketua pelajar Asrama Kasih YBK Serendah. Alumni yang kedua diperkenalkan Putera Nakib Fusairi bin Asri. Beliau tinggal di Bukit Beruntung, juga seorang pengawas di SMK Serendah. Dan yang terakhir panel kita iaitu Nur Nabila. Beliau adalah pelajar alumni Asrama Kasih dan juga SMK Serendah, juga juga tinggal di Kuala Lumpur. Beliau tinggal di Kuala Lumpur dan menjawat jawatan pengawas di SMK Serendah. Baiklah, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan membuka dulu mukadimah forum kita pada malam ini, iaitu tentang kronologi lah. Sedikit saya bacakan tentang kronologi, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 18 Mac 2020 adalah permulaan kronologi PKP dilaksanakan di negara kita. Ini adalah berpunca daripada wabak coronavirus atau lebih dikenali sebagai pandemik COVID-19 yang berlaku secara global dan masih lagi mengganas sehingga ke hari ini. Disebabkan itu juga cabaran besar berlaku di mana beberapa kali proses pengajaran dan pembelajaran PDP terpaksa dihentikan kerana perintah kawalan pergerakan. Sehingga diputuskan PDP diadakan secara atas talian dari rumah dan menggantikannya kepada konsep baru pengajaran dan pembelajaran dari rumah, iaitu PDPR. Kemudian dibenarkan pula pelajar terlibat dengan peperiksaan besar
dipanggil semula untuk ke sekolah sebagai persediaan menduduki peperiksaan SPM. Sehingga tamatnya peperiksaan SPM 2020 secara keseluruhannya pada akhir Mac 2021, apa pun yang berlaku ia pasti meninggalkan sedikit sebanyak kesan kepada calon SPM 2020. Jadi tujuan forum ini adalah untuk kita membincangkan salah satunya tentang pengalaman anak-anak ini, bagaimana mereka melalui detik di era pandemik untuk sebelum mereka menempuh peperiksaan SPM. Kerana mereka terpaksa pulang ke rumah, berkurung di rumah, melaksanakan perintah kawalan pergerakan di rumah, tidak lagi belajar secara bersemuka. Mereka terpaksa melalui konsep pembelajaran dari rumah yang baru diperkenalkan tahun lepas. Jadi kita ingin mengetahui pengalaman anak-anak ini dan juga persediaan dan cabaran-cabaran daripada pihak sekolah serta langkah-langkahnya. Bagaimana kita berhadapan dengan cabaran PDPR ini. Ya, tuan-tuan. Dan memang benar kebanyakan pelajar tingkatan 5, sedia maklum mereka bukanlah tidak mahir menggunakan komputer ataupun menggunakan telefon bimbit sebelum ini, tetapi mereka tidak mempunyai pengalaman yang panjang ataupun luas penggunaan menggunakan tablet dalam konsep pembelajaran di rumah. Ya. Jadi sudah tentu sikit sebanyak memberi kesan kepada mereka bagaimana mereka ingin menyesuaikan keadaan diri mereka untuk menerima ilmu itu dengan kaedah yang berbeza. Kalau dulu sebelum ini mereka belajar secara bersemuka dengan guru-guru, apabila mereka tidak faham tentang sesuatu perkara, mereka akan bertanya terus kepada guru dan guru akan merespon mereka. Ya, tetapi bila mereka belajar dari rumah, mereka kadang-kadang tidak berpeluang untuk bersemuka dengan guru dan juga mereka kadang terpaksa melalui perkara-perkara seperti tidak mendapat akses internet yang baik di rumah. Ya. Jadi perkara ini akan kita bincangkan tuan-tuan dan puan-puan. Sudah pasti di luar sana pun para ibu bapa, guru-guru, murid-murid sendiri pun melalui kesulitan yang sama. Satu negara melalui kesulitan yang sama. Jadi kebimbangan ini sudah tentunya kita tercari-cari apakah solusinya dan bagaimana kita mengharapkan ataupun mengetahui gambaran daripada pihak sekolah. Adakah pihak sekolah mengadakan langkah-langkah yang boleh mengatasi masalah ini dan bagaimana pula pelajar ingin mengambil inisiatif untuk mereka daripada mengubah cara pendidikan ataupun pembelajaran yang baru mengikut kepada alaf pendidikan yang baru sekarang ini. Baik, tanpa melengahkan masa, kita ingin bertanya kepada, sudah tentunya lah kepada Tuan Haji Abdul Karim selaku ketua ataupun kepala sekolah lah, ya, ketua pentadbir di sekolah SMK Serendah. Beliau adalah pengetua cemerlang, jadi sudah tentu di pihak sekolah telah menyusun strategi-strategi untuk menangani isu-isu tentang komitmen pelajar sepanjang pelajar menempuhi PDPR bersama guru-guru. Jadi Tuan, apabila kita bercakap mengenai cabaran dan kekangan PDPR atau home based learning, hampir 80% tuan guru menyatakan bahawa cabaran utama ialah memastikan keberadaan murid semasa kelas berlangsung, diikuti dengan cabaran dalam menyesuaikan kaedah pengajaran dengan keperluan dan kesediaan murid, di samping hendak memastikan murid memberi tumpuan, mereka faham dan seronok belajar secara online. Jadi Tuan Haji, sudah tentu warga pendidik SMK Serendah juga berhadapan dengan cabaran-cabaran ini. Apakah bentuk cabaran yang rata-rata dihadapi oleh para guru sepanjang melaksanakan PDPR bersama murid di rumah mereka masing-masing? Contohnya, kita ingin mengetahui daripada segi peratusan kehadiran murid di dalam PDPR, adakah mendapat galakan yang baik ataupun kesukaran daripada segi kehadiran dan sebagainya. Diminta Tuan Haji boleh berikan penerangan sedikit tentang soalan tersebut, Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Halimatun selaku moderator kita pada hari ini. Salam sejahtera, salam kuah kepada ahli panel yang lain, kepada sahabat saya Encik Maniza selaku guru kaunselor dan pelajar-pelajar alumni YDK sekalian. So alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala pada hari ini kita dapat bertemu di Maya
bagi membincangkan suatu topik saya rasa cukup relevan pada waktu kini, iaitu berkaitan dengan Minda Maya Cemerlang SPM di era pandemik inilah. Baik, sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi, kita lihat balik analogi proses ataupun analogi berlakunya norma baru pada waktu kini. Ya, so seperti mana kita tahu, pandemik COVID-19 ini sesuatu perkara yang kita tak jangka, yang mana kehadirannya tanpa ada sebarang perancangan atau persediaan bagi menguruskannya sebaik mungkin. Jadi perkara ini tidak pernah berlaku sebelum ini, iaitu dalam tempoh yang terdekatlah. Ya, justru wujudnya pandemik COVID-19 ini sesuatu perkara yang cukup mengejutkan, yang memerlukan kita mengubah cara kehidupan kita secara menyeluruh, yang melibatkan banyak perkara, iaitu keperluan kita untuk melaksanakan norma baru dalam apa juga tindakan, dalam apa juga tindakan. Jadi sama ada kita suka atau tak suka, kita kena laksanakan, yang mana pada akhirnya ia bertujuan untuk mengekang penularan COVID-19 inilah. Dalam masa yang sama, kita dalam kita memfokus kepada untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini, dan juga untuk kita melihat kepada keselamatan rakyat, kita juga tidak boleh menafikan tentang keperluan untuk melaksanakan perkara-perkara lain yang signifikan dengan kehidupan kita. Dan bagi kami di pihak sekolah, kita melihat aspek pendidikan adalah suatu perkara yang perlu diteruskan seiring dengan norma baru. Jadi benda-benda ini, perkara-perkara ini kita tak boleh abaikan, yang mana proses mendapat pendidikan dalam kalangan pelajar tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Mereka ini perlu dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran yang mencukupi secara berterusan. Jadi dalam pendidikan, perubahan yang paling ketara ialah untuk melakukan kaedah pengajaran yang lebih relevan dengan norma baru yang wujud pada waktu kini. Jadi kalau dulu kita laksanakan secara bersemuka, di mana guru dan pelajar akan hadir di sekolah, tetapi waktu kini perkara itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Jadi akhirnya kita berubah kepada satu kaedah yang lebih baik, yang lebih relevan, sesuai dengan tuntutan norma baru kehidupan kita, iaitu PDPR, iaitu pembelajaran dari rumah. Jadi untuk melaksanakannya, sebenarnya ia mempunyai cabaranlah, sebab perkara baru. Jadi bagi saya melihat cabaran paling utama sekali ialah dari segi minda lah, minda. Sama ada minda guru ataupun minda pelajar itu sendiri. Iaitu aspek pemikiran guru dan murid, yang mana ia berkaitan dengan penerimaan, keyakinan dan kesediaan untuk melaksana. Jadi pemikiran ramai di kalangan kita ni menyatakan ia bukan sesuatu yang akan berterusan. Pada peringkat awal ni, bila dilaksanakan pada fasa 1 tahun lepas, mereka menjangkakan ia bukan sesuatu yang akan berterusan. Sebab itulah ia menyebabkan pelaksanaan di peringkat awal ni agak perlahan dan tidak mencapai kepesanan yang paling di peringkat optimum lah. Tapi walau bagaimanapun, apabila COVID-19 ini berlaku berterusan, jadi pelbagai cara telah diambil untuk nak menetapkan minda pelajar dan minda guru, bahawa pembelajaran PDR ini adalah suatu kaedah pembelajaran yang baru, yang mungkin akan berterusan pada masa depan. Bermaksud, ia mungkin tidak akan berlaku semasa COVID-19 ini saja, tapi mungkin
selepas COVID sebelum ini selesai atau berakhir, kaedah PDPR ini mungkin akan berterusan sama ada dia dilaksanakan secara tersendiri ataupun melalui gabungan dengan pembelajaran bersemuka. Ya. Jadi dengan maklumat sebegini, maka kita dapat meningkatkanlah, dapat membentuk balik minda di kalangan guru bahawa PDPR adalah sesuatu kaedah pembelajaran masa depan. Pada masa depan. Jadi justru itu daripada masa ke semasa berlakulah peningkatan keyakinan, peningkatan pemahaman, peningkatan keyakinan, dan peningkatan kesediaan dalam kalangan guru untuk melaksanakan PDPR. PDPR ini dengan penuh kesungguhan dan penuh berkesanlah. So ini adalah cabaran pertama kita lah yang kita rasa kita alami di peringkat awal. Alhamdulillah bagi guru perkara ini agak mudah lah, agak mudah. Ataupun boleh diatasi sebab cikgu merasa idelah merupakan satu komitmen dan tanggungjawab yang perlu mereka lakukan. Tapi di peringkat pelajar ni, dia agak kritikal, agak kritikal sebab penerimaan minda mereka ni tak sama merangkumi semua pelajar. Mungkin pelajar-pelajar di kelas yang di atas tu, mungkin mereka mempunyai pemahaman yang lebih jelas dan mereka lebih committed dengan PDPR ini. Tapi bagi pelajar-pelajar di kelas yang berada di bawah ni, mungkin penerimaan mereka ni masih lagi rendah dan komitmen mereka juga agak rendah lah. Jadi kita punya cabaran yang seterusnya tadi tu, sekarang ini ialah kita nak memastikan minda pelajar itu dia berubah kepada suatu kefahaman bahawa PDPR ini adalah suatu kaedah pembelajaran yang perlu mereka lakukan atau yang mereka perlu lalui pada masa depan. Jadi yang ini perlu dimaklumkan ataupun diberi kefahaman yang jelas kepada pelajar lah. Jadi apabila kefahaman mereka ni semakin meningkat daripada masa ke semasa, insya-Allah pada masa depan PDPR ini akan menjadi satu budaya atau kaedah pembelajaran yang lazim kepada semualah warga sekolah, iaitu di kalangan guru dan pelajar. Jadi rintitan daripada minda yang masih lagi belum mantap di kalangan pelajar ni, maka dia mempunyai impak dari segi kehadiran suatu PDPR ini dilaksanakan. Bagi guru mereka tak ada masalah, mereka bersedia untuk memberi. Tapi bagi pelajar, kesediaan mereka menerima ini satu faktor yang perlu dilihat semula lah, satu yang kritikal. Jadi secara menyeluruh lah, secara menyeluruh, dia secara detail ni kita tak boleh nak tahulah sebab kehadiran pelajar sewaktu PDPR ni agak sukar untuk dijangka, lah. Sebab PDPR ini dia merangkumi 2 kaedah atau 3 kaedah, satu secara online, yang kedua secara offline, yang ketiga secara onsite lah. Jadi dia kalau secara online ini mudah kita kenal pastilah, maksudnya dia akan berada secara lintas langsung dalam PDPR itu sendiri. Jadi kita boleh kenal pasti siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Tapi secara offline ni, di luar talian ni agak sukar. Yang ini kita bergantung kepada tugasan-tugasan yang mereka hantar dan kadang-kala mereka agak leka untuk ini dan mengambil masa yang lama untuk membuat tugasan dan kemudian menghantar tugasan. Jadi bila mereka lewat menghantar, jadi kita tak boleh detect kehadiran mereka pada masa yang singkat. Tapi mereka sebenarnya hadir tapi lewat memaklumkan. Jadi sebenarnya kehadiran ini suatu perkara yang sensitif pada masa sekarang ini dan sukar dijangka lah. Tapi daripada masa ke semasa sekarang ini kita telah ada satu sistem yang boleh menilai kehadiran pelajar
setiap kali mereka hadir sewaktu PDPR. Ya. Dan di antara beberapa cara untuk menarik pelajar ini hadir dalam PDPR ini ialah dengan cara untuk mempelbagaikan kaedah PDPR oleh guru. Kita buat cara-cara yang lebih menarik lah. Banyakkan permainan, melibatkan video dan sebagainya. Ya. Dan sewaktu membuat tugasan juga, guru-guru akan memberi insentif hadiah kepada pelajar-pelajar yang menghantar. Ya. Jadi kita punya, bagi saya sendirilah, cabaran yang paling hebat di peringkat permulaan dan masa lagi berterusan ialah dari segi minda, sebab kita nak pastikan penetapan minda yang jelas di kalangan keluarga sekolah, guru dan pelajar tentang kepentingan PDR pada waktu ini. Dan bila kita dah mantapkan dari segi pemikiran murid, insya-Allah cabaran-cabaran yang lain, khususnya dari segi kehadiran, kita boleh atasi daripada masa ke semasa, insya-Allah. Ya, so itu saja untuk yang inilah. Seterusnya, saya ingin beralih pula kepada Tuan Haji mengenai tentang strategi menghadapi cabaran PDPR sebelum SPM. Seperti mana kita sedia maklum, tahun lepas pada 18 Mac 2020 adalah tarikh pertama kita melaksanakan, negara kita melaksanakan PKP. Jadi apabila diarahkan semua sekolah ditutup, jadi begitu cepat sekali dan guru-guru terpaksa meneruskan juga sesi pembelajaran mereka bersama murid-murid di rumah, dan kita pun maklum bahawa bukan semua guru mempunyai pengetahuan daripada segi mengendalikan aplikasi online ini ya. Jadi ada peratusan-peratusan guru yang mungkin tidak mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan. Jadi bagaimana Tuan Haji bagi kita mengatasi apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak pengurusan sekolah bagi membantu warga pendidik agar guru-guru lebih bersedia dari segi kemahiran IT-nya, dan macam Tuan Haji sebut, guru haruslah mempelbagaikan kaedah pengisian pengajaran dalam PDPR supaya menarik minat kehadiran murid-murid dalam kelas PDPR. Jadi bagaimanakah, adakah pihak PPD mengadakan atau menyediakan khusus tertentu kepada guru-guru yang sewajarnya supaya mereka boleh mempelbagaikan atau lebih kreatif lagi dalam penyampaian kelas dalam PDPR. Silakan Tuan Haji. Dekat Tuan Haji bersama kita. Alright. Okey ya. Memang diakui ya, di peringkat permulaan tu wujud ketidakberkesanan pelaksanaan disebabkan oleh banyak perkara lah ya. Jadi asasnya ialah kerana kurangnya kemahiran lah, dari segi kemahiran IC itu sendiri ya, dan juga tidak mempunyai kelengkapan kemudahan yang diperlukan lah ya. Mungkin handphone tu adalah ya, komputer mungkin ada, sebagainya tak ada. Jadi ini di peringkat permulaan ya. Ini belum lagi kita cerita tentang kemahiran untuk melaksanakan kaedah PDPR itu, iaitu berkaitan dengan penggunaan pelbagai aplikasi dan kaedah yang ada. Ya, ini memang kita akui lah ya, di peringkat awal. Tapi walau bagaimanapun, so ini yang saya kata tadi lah, berkaitan dengan minda itu. Bila minda tu secara perlahan-lahan dia dah berubah dan didapati komitmen guru-guru ni semakin meningkat. Ya, keinginan dan kesungguhan mereka untuk mendapatkan input baru ya, bagi meningkatkan keupayaan kemampuan mereka untuk melaksanakan PDPR semakin meningkat. Nampak
memang ada keinginan itulah, dia dah mula bersemangat. Jadi bila mereka ni dah mempunyai semangat, keinginan yang mendalam, jadi kita mudahlah, mudah untuk melaksanakan pelbagai strategi bagi memenuhi kehendak dan keperluan guru-guru tersebut. Di peringkat awal kementerian dia ada menyediakan manual atau panduan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ia berkaitan dengan prinsip asas PDPR. Apakah yang dikatakan PDPR, operasi itu, objektif, pendekatan dan pelaksanaan lah. Ini panduan yang paling penting kali ini. Sebab sebelum ini mungkin guru-guru tu agak kabur. Apakah yang dipanggil PDPR, dan dari peringkat awal pemahaman mereka ni bila PDPR ini hanya setakat kaedah pembelajaran online. Walau bagaimanapun berdasarkan panduan ini, konsep PDPR ini dia meliputi satu kaedah yang cukup luas. Cukup luas. Selain daripada kaedah online, kaedah dalam talian, kita juga boleh laksanakan melalui kaedah di luar talian dan juga secara on-site dan gabungan. Ketiga-tiga tadi tu, kedua-dua kita boleh gabungkan. Jadi bila guru ni dah dapat sikit maklumat berkaitan apa itu PDPR, barulah mereka boleh membuat perancangan kaedah-kaedah yang bersesuaian. Sebab mereka juga kena melihat kepada kemampuan pelajar juga. Dari segi pemilikan gadget di kalangan pelajar, kemudian internet, kesediaan mereka untuk belajar secara online secara berterusan. Jadi perkara-perkara ini digunakan oleh guru untuk membuat perancangan. Ini asasnya, iaitu pihak KPM menyediakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ini yang kita gunakan sebagai asas pelaksanaan. Contohnya dalam manual itu dia menyatakan tentang prinsip asas PDPR. Dalam perkara ini ditekankan pastikan tiada murid yang tercicir. Maksudnya PDPR yang dirancang, yang hendak dilaksanakan mesti mampu melibatkan semua pelajar. Itu dia asas dia tu. Jadi cikgu dah pandailah. Yang kedua, PDPR ini mesti memenuhi asas pembelajaran, mengikuti sukatan, mata pelajaran, mengikuti keperluan peperiksaan, kemudian mengutamakan kesejahteraan sosioekonomi pelajar itu sendiri. Jadi ini prinsip asas yang perlu digunakan oleh guru-guru. Ini yang peringkat pertama lah, iaitu pihak kementerian menyediakan manual. Selain daripada itu, daripada masa ke semasa, guru ni dia sentiasa didedahkan dengan pelbagai input baru, dengan pelbagai cara. Dia banyak cara lah. Yang pertama yang biasa dibuat di peringkat sekolah, di SMK Serendah ni, kita mengadakan sesi bengkel dan sesi PLC yang berterusan secara kerap dalam kalangan guru-guru sendiri. Jadi melalui bengkel ini, guru-guru berkongsi maklumat tentang ICT, tentang kaedah pengajaran pembelajaran PDPC yang berkesan, tentang aplikasi yang boleh digunakan sesuai dengan keperluan semasa. Biasanya dalam sesi bengkel PLC ini, dia guru-guru yang mempunyai kemahiran ICT ataupun apa-apa kemahiran tentang PDPR yang lebih advance, maksudnya dah ada lebih sikit ilmu tu, akan membimbing rakan-rakan mereka yang kurang berkemahiran, bagi meningkatkan kemahiran mereka. Biasa kita buat di peringkat unit lah, ataupun di peringkat panitia.
ya. Sebab dia mudah untuk kita membincangkan tentang subjek-subjek yang relevan antara satu sama lain. Misalnya Panita Sains. Guru-guru sains yang mempunyai kemahiran IC tinggi akan membimbing rakan-rakan mereka yang mengajar subjek yang sama. Yang ini yang biasa kita buat, dan kita buat secara berterusan. Perkongsian secara bengkel dan secara PLC. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga mengadakan beberapa kali sesi perkongsian ilmu, yang mana kita menjemput guru-guru dan pakar-pakar daripada luar, untuk memberi bimbingan kepada guru-guru di SMK Serendah lah. Contohnya kita mengadakan perkongsian ilmu satu, itu di peringkat asas dulu, iaitu berkaitan dengan penggunaan Google Meet, bagaimana nak menjadi admin, bagaimana nak membuat pembentangan. Kemudian kita buat pula perkongsian dua berkaitan dengan pembinaan site, iaitu bagaimana kita nak memasukkan bahan-bahan ke dalam site dan bagaimana bahan-bahan ini boleh diakses oleh guru, oleh para pelajar. Kemudian kita buat juga perkongsian ilmu ketiga, iaitu tentang Google Form. Bagaimana kita boleh mengajar guru-guru untuk membuat latihan yang boleh diberi pada pelajar, dan pelajar boleh mengajar terus kepada guru dalam masa yang sama. Yang lain, kita juga ada mengadakan bengkel digital learning online Padlet. Ini lagi advance lah. Sebenarnya banyaklah, banyak yang kita telah laksanakan tadi. Kemudian di pihak PPD, jadi dalam suasana COVID-19 ini, memanglah kita tidak dibenarkan untuk mengadakan program-program secara bersemuka. Jadi yang boleh dilaksanakan oleh pihak PPD atau jabatan, berkongsi input, berkongsi input melalui perkongsian bahan-bahan PDPR, perkongsian kaedah-kaedah pengajaran PDPR yang terkini, yang dibuat oleh guru-guru pakar, dan juga tentang perkongsian link-link bimbingan dan taklimat subjek-subjek. Contohnya kita ada buat bimbingan berfokus online subjek tasawur, tasawur siri 1, siri 2. Kita juga ada buat pihak PPD lah, ada juga menyediakan input tentang 5 langkah PDPR yang mudah dan efektif. Kemudian bengkel memperkasakan dan penentuan tahap-tahap penguasaan guru bahasa Melayu di sekolah menengah dan di sekolah kebangsaan. Jadi ini di antara beberapa strategi yang kita lakukan secara berterusan, bagi meningkatkan kemahiran guru-guru melaksanakan PDPR. Di samping itu juga lah, di samping itu yang paling penting lah, kita pastilah guru ni sebagai individu yang profesional, kita kan mereka adalah seorang yang profesional. Mereka sebenarnya mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kemahiran mereka secara berterusan. Ini. Jadi berdasarkan daripada nilai-nilai profesional ini, jadi cikgu perlu sentiasa berusaha melakukan pembelajaran sendiri, melalui pelbagai sumber, khususnya berkaitan dengan kaedah pembelajaran yang terkini yang boleh menarik pelajar. Yang ini mereka boleh akses di internet. Dia banyak tu sebenarnya, banyak kaedah-kaedah PDPR yang menarik, yang boleh diaplikasikan untuk menarik pelajar kita. Jadi itu di antara beberapa strategi kaedah yang digunakanlah oleh pihak sekolah bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan guru-guru melaksanakan PDPR secara berkesan.
Misalnya tadi, seulang balik, di peringkat KPM, mereka ada menyediakan manual panduan PDPR. Kemudian, di peringkat sekolah, kita mengadakan perkongsian di kalangan guru-guru, perkongsian daripada pakar daripada luar, ya, perkongsian link-link oleh pihak PPD lah, dan juga pembelajaran kendiri. InsyaAllah, dengan pelaksanaan segala kaedah, ya, yang termampulah, ya, guru-guru mampu meningkatkan kemahiran mereka daripada masa ke semasa, ya. Dan saya yakin pada akhirnya guru ni akan mempunyai kemahiran ICT yang cukup tinggi lah, ya. Sebab tu bagi saya lah, saya punya pandangan sebenarnya COVID-19 ni orang kata memberi musibah. Tapi saya andaikan juga dia ni satu kebaikan jugalah. Kebaikan sebab dengan adanya COVID ini, maka kita perlu melaksanakan PDPR, dan dalam masa yang sama dia menjadi motivasi kepada guru-guru untuk meningkatkan kemahiran ICT mereka, dan juga kaedah pembelajaran. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji atas penerangan tentang apakah peranan pihak sekolah dan juga PPD dalam menangani permasalahan tentang memberi kemahiran ataupun meningkatkan lagi skills guru-guru dalam IT ni. Jadi kita boleh tahulah betapa besar dan berat tanggungjawab guru di mana zaman ini semakin mencabar dan bukan mudah, ya, guru-guru sentiasa melakukan penambahbaikan daripada segi skill mereka, dan sudah tentunya kewibawaan seorang guru ni tidak boleh kita nafikanlah, ya. Dan ada banyak kadang-kadang biasalah Tuan Haji, ya, pandangan-pandangan masyarakat mengatakan guru goyang kaki dan sebagainya itu diperkatakan, tetapi hakikatnya bila kita mendengar penerangan daripada Tuan Haji, sebenarnya pada waktu pandemik ini, guru-guru perlu menambahkan skill mereka, ilmu mereka, dan mempelajari pelbagai kemahiran-kemahiran lain lagi, ya, menunjukkan bahawa sebenarnya lebih mencabarlah. Banyak lagi perkara-perkara yang guru-guru perlu pelajari dan tambah baik, ya. Bukan bermakna melaksanakan PDPR daripada rumah menunjukkan bahawa guru-guru ni kerja yang mudah. Tidak begitu, ya Tuan Haji, maknanya lebih mencabar lagi lah peranan seorang guru tu, sebab bukan mudah untuk kita, sedangkan belajar di dalam kelas pun secara bersemuka pun belum tentu kita boleh dapat menarik minat dan perhatian semua pelajar, murid-murid sewaktu pembelajaran dan pengajaran. Ini kan pula PDPR itu dilaksanakan di rumah murid-murid sendiri, jadi sudah tentulah kekangan-kekangan daripada segi hilang fokus, ketidakhadiran, dan tugasan yang tidak dihantar oleh murid itu berlakulah, ya Tuan Haji. Baik, seterusnya, sebelum kita serah kepada, kita nak mendengar sebenarnya perkongsian kejayaan anak kita ni Tuan Haji, pelajar SPM 2020, iaitu Muhammad Rozairi. Beliau mendapat 7A dalam SPM tahun 2020. Ucapkan tahniah kepada Rozairi. Jadi Rozairi, boleh anda kongsikan kepada kita semua apakah perasaan anda pada situasi itu yang anda sudah terbiasa tinggal dan belajar di asrama dengan jadual yang dah ditetapkan bersama dengan ada warden memantau sewaktu di asrama untuk melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru sekolah, ya. Tetapi kini anda terpaksa melaksanakan pembelajaran itu di bawah pemantauan ibu bapa. Bagaimana anda menguruskan emosi, menyesuaikan diri dengan keadaan norma baru yang terpaksa dilalui, dan akhirnya alhamdulillah anda berjaya mempunyai keputusan yang baik dalam SPM. Silakan Rozairi, berikan perkongsian anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar, Tes.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Tuan Haji Sadia, Dr. Muhammad Nawawi. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Karim selaku pengetua Sekolah Menengah SMK Senda. Yang dihormati Cikgu Ahmad Nizal selaku Guru Kaunseling di SMK Senda, dan kaki tangan lain serta ahli panel lain yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Berkaitan dengan soalan itu, memang pada mulanya perasaan saya termasuk pelajar memang semua dah gelabah dan gabra sebab tak tahu apa yang akan jadi. Apabila kita belajar online, tak dinafikan ramai daripada kenalan saya juga ada perasaan give up. Sebab bila dah masuk first class tu, jadi tak faham dan terus tak nak join. Bukannya apa, saya akui saya pun alami benda tu sendiri. Sebab pengalaman bila duduk dekat rumah ni dengan line tak stabil, sound cikgu bercakap pun tersangkut. So macam mana kita nak faham dengan pelajaran yang disampaikan oleh cikgu tu, dan mood nak belajar pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi bila dah sampai tahap tu, saya fikir balik adalah kita kena cari jalan penyelesaian. Kita sendiri kena cari jalan keluar. Maybe bila ada masalah macam tadi, kita kenalah cari jalan penyelesaiannya seperti cari tempat yang ada line, ataupun boleh pinjam bilik adik-adik yang lain ke. Ataupun macam saya bila ada satu masa tu tak ada line, saya akan minta kawan saya untuk tolong rekodkan kelas yang saya tak dapat join. Dan bila saya pula yang tengah ada line ataupun saya tengah keluar rumah waktu tu, saya pula yang akan tolong rekodkan untuk kawan-kawan lain, rekodkan kelas itu. Cumanya untuk pelajar asrama seperti saya yang sudah terbiasa duduk di asrama, sejujurnya saya lebih suka duduk di asrama sebab ada kawan-kawan dan pemantauan oleh warden dan ada kawan-kawan untuk berbincang bersama. Dan saya rasa itu merupakan satu peluang untuk pelajar asrama seperti saya untuk catch up balik di saat akhir ini. Sebenarnya berbanding kalau belajar di rumah, saya kurang, tapi itu sebenarnya advantage juga kepada mereka kerana itu ada masa untuk mereka bersendirian, membuat perkara mengikut perancangan mereka sendiri. Antara kedua-dua tu, belajar asrama ataupun belajar di rumah ni ada pro dan kontra dia. Jadi macam sekarang, sekolah tak dapat dibuka dan pelajar pun tak dapat pulang ke asrama. Sekarang pun dah bulan berapa, jadi saya rasa macam sekarang semua pelajar tak boleh jadikan itu satu alasan untuk menghalang kita. Macam yang saya cakap tadi, kita sepatutnya sudah ada jalan penyelesaian masalah tersebut. Kalau tak sampai habis SPM, kita akan berada di takut yang sama je. Kita tak akan ada pengalaman dan kita tak akan dapat rasa selagi kita tak melakukan benda tu. Maksudnya kalau kita tak buat kelas online tu, kita tak join kelas online tu, so kita tak ada pengalaman merasai kelas online di rumah itu. So macam mana pun cubalah cari jalan penyelesaian dan kita kena hadap juga benda ni. Kita tak boleh nak cakap alasan ni sampai bila-bila yang kelas online ni susah, tak ada mood nak belajar. Kita tak boleh nak guna alasan tu sampai bila-bila. Sebab itulah alasan yang kita ada sekarang ni, itulah yang halang kita untuk jaya di masa depan. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Rozairi, alumni Asrama Kasri dan juga alumni SMK Senda. Perkongsian yang baiklah ya untuk semua junior-junior, terutama sekali tingkatan 5, bahawa pengalaman Rozairi dalam menempuhi peperiksaan SPM sepanjang tahun tingkatan 5 2020 menjadi sebagai iktibar lah dan panduan kepada adik-adik tingkatan 5 yang berada sekarang ini, supaya mereka mengambil petua-petua atau tips-tips yang dikongsikan oleh Rozairi agar mereka apply ataupun aplikasikan kepada diri mereka, supaya mereka akan insya-Allah mendapat keputusan yang cemerlang juga dalam SPM mereka. Terima kasih kepada Rozairi. Sekarang kita ingin buka kepada Tuan Haji semula ya, mengenai tentang garis panduan pembukaan sekolah ya Tuan Haji. Di mana semua tempat premis kerajaan dan swasta telah diberikan garis panduan keselamatan mencegah pandemik COVID-19 oleh KKM dan NKN.
Jadi di mana sekolah tidak dibenarkan lagi melaksanakan aktiviti melibatkan perhimpunan, sukan, riadah, kelab berpersatuan dan sebagainya disebabkan oleh mematuhi garis panduan penjarakan sosial. Jadi Tuan Haji, bagaimana pihak pentadbiran sekolah menguruskan aktiviti ini kerana semua aktiviti tersebut memberi kredit kepada murid, terutama pencapaian kurikulum mereka. Bagaimanakah pula bentuk sistem pemerakan itu dibuat, adakah digantikan dengan aktiviti yang lain? Silakan Tuan Haji. Memanglah dalam suasana COVID ni kita tidak dibenarkan sama sekali lah untuk mengadakan suara aktiviti kokoh secara bersemuka. Sebab ini telah termaktub dalam arahan MKN sendirilah. Dia walau bagaimanapun kita dari segi kokoh ni, dari segi sistem pemerkahan dan sebagainya, dia masih lagi menggunakan perkara yang samalah seperti sebelum ini. Di peringkat wakil di peringkat daerah berapa mereka ada, di peringkat negeri berapa, kawasan berapa lah, dan dia ada unit-unit yang perlu setiap pelajar terlibatlah. Cuma dari segi pelaksanaan ni kita membuat pengubahsuaian. Dari segi aktiviti sama, tapi dari segi kaedah pelaksanaan tu dah berbeza. So kenalah. Maksudnya sekarang ni kalau dulu semua aktiviti kita buat secara bersemuka, secara berkumpul, tapi sekarang ni kita kesemuanya, semua aktiviti kita buat secara online, secara maksudnya tidak ada aktiviti bersemuka lah, tapi aktiviti masih lagi berjalan. Contohnya di peringkat awal sendiri, pihak sekolah pada bulan Mac lepas kita telah mengadakan mesyuarat agung, unit-unit KOKO, untuk melantik ahli jawatankuasa yang baru bagi sesi 2021 secara Google Meet. Itu peringkat awal. Kita buat secara online. Jadi sewaktu perjumpaan tersebut, guru-guru telah pun memberi maklumat lah. Jadi saya tak pasti sama ada murid dapat maklumat atau tidak. Tapi yang kita pasti, guru-guru penasihat telah menerangkan perjalanan dan dasar kurikulum mengikut norma baharu, dan semua murid terpaksa akur dengan situasi semasa supaya mereka relevan lah dengan tempoh masa mereka berada di sekolah. Itu kena ingatlah tu. Saya berharaplah supaya maklumat ini diketahui, difahami, dihayati dan diamalkan oleh pelajar. Murid juga telah diingatkan agar menyertai semua aktiviti yang dijalankan pada waktu kurikulum. Dan setiap kehadiran akan diberi markah. Jadi seperti biasanya aktiviti kurikulum yang sebelum ini kita buat ialah kita buat pada hari Rabu. Kalau sesi petang, dia akan hadir hari Rabu waktu pagi, 8 hingga 11. Tapi untuk sesi pagi mereka akan hadir sebelah petang. Tapi sewaktu COVID ini, dari segi hari masih lagi sama, iaitu pada hari Rabu, tetapi dan masa sama. Kita buat serentak. Kita tak ada pagi petang sebab bila pelaksanaan PDPR semuanya dilaksanakan pada waktu pagi. Sama ada pelajar sesi petang atau sesi pagi, semua kita laksanakan di waktu pagi. Jadi waktu petang ini digunakan untuk melaksanakan aktiviti KOKO. Okey, itu ya. Okey. Jadi aktiviti sentiasa ditetapkan bermula pukul 2. Dan semua aktiviti yang dirancang dijalankan secara online. Dan murid-murid diberi masa untuk menyiapkan tugasan.
Jadi sewaktu KOKO ni, KOKO secara online ini, biasanya murid-murid akan diberi tugasan, tugasan yang perlu disiapkan, pelbagai tugasan, seperti kuis dan sebagainya. Dan pelajar ini perlu menghantarlah tugasan itu kepada guru penasihat masing-masing, melalui kaedah yang telah pun ditetapkan. Okey. Baik, untuk kita nak menyelaraskan semua aktiviti co-curriculum yang dibuat secara online ni, pihak sekolah telah pun mewujudkan site KOKO SMK Serendah, site KOKO SMK Serendah, yang telah dibina untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan perjalanan co-curriculum. Jadi kita buat pemantauan secara berpusat. Jadi guru-guru penasihat akan menyediakan aktiviti yang mana akan dijalankan oleh penyelaras. Maaf ya. Guru penasihat akan menyediakan aktiviti yang mana penyelaras, yang menyediakan aktiviti guru penasihat, kemudian diserah kepada penyelaras. Penyelaras akan upload aktiviti tersebut ke dalam site co-curriculum. Kemudian guru kelas akan memanjangkan link site KOKO ni ke dalam WhatsApp kelas. Staf guru dia akan hantarlah link tu ke grup WhatsApp staf kelas. Jadi murid perlu masuk site KOKO tersebut dan memilih unit masing-masing dan menjalankan aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut. Jadi dalam masa sama murid-murid perlulah mengisi kehadiran, dan kebaikan bila kita buat secara online ni, murid-murid ni dia tak perlu siapkan tugasan pada hari itu. Biasa mereka akan diberi tempoh lah. Jadi dia memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membuat tugasan. Jadi tak ada alasan, tak ada sebab mengapa pelajar tak boleh lakukanlah. Dia ni lebih kepada komitmen mereka lah. So contohnya di antara beberapa co-curriculum telah dirancang, seperti Carnival STEM Smash, anjuran Kelab Sains dan Matematik. Jadi di dalam sewaktu Carnival ini dijalankan, pelbagai pertandingan telah dirancang dan hadiah-hadiah pun telah diberilah kepada pemenang untuk menarik murid menyertai aktiviti co-curriculum tersebut. Dan penyertaan dan pencapaian mereka ini sudah pastilah akan menyumbang kepada pemberian markah PATSK lah. Jadi pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar. So kemudian di antara beberapa program lain yang telah dirancang, seperti e-camp, anjuran badan beruniform SMASH, yang akan melibatkan semua badan beruniform. Begitu juga dengan unit-unit sukan dan permainan sedang merancang pelbagai pertandingan yang menarik untuk disertai para pelajar, yang menawarkan hadiah-hadiah yang menarik. So semua ini yang kita rancang, di peringkat sekolah lah. Dalam masa yang sama kita daripada semasa ke semasa kita juga menerima program-program daripada jabatan. Banyak sebenarnya program-program daripada jabatan ataupun program-program daripada organisasi luar, yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk menyertainya. Jadi biasanya program-program seperti ini dibuat secara maya, dan apa yang kita boleh buat ialah kita hanya beri link tadi tu kepada para pelajar melalui WhatsApp kelas masing-masing lah. Jadi dalam bidang KOKO ni sebenarnya tak ada masalah dari segi
pemberian markah tak ada masalah lah. So maksudnya tadi program tetap sama, jadualnya tetap sama, jadual pelaksanaan, cara pemberian markah juga tetap sama, cuma kaedah pelaksanaannya memang berbeza, iaitu berubah daripada aktiviti secara bersemuka kepada aktiviti secara maya. So yang ini para pelajar saya mengharapkanlah mereka mempunyai maklumat yang jelas supaya mereka tidak tertinggal untuk terlibat dalam kegiatan kurikulum sekolah. Saya khawatir pelajar-pelajar ni terlepas pandang. Itu yang biasa kita hadapi. Mereka terlepas pandang, tak tahu, ataupun mereka ada maklumat tetapi tidak berminat untuk menyertai. Jadi pada akhirnya nanti kehadiran mereka tidak boleh dikenal pasti, mereka juga tidak mempunyai penyertaan, dan ini akan menyebabkan markah mereka akan menjadi kuranglah daripada sepatutnya. So itu di antara perkara-perkara berkaitan dengan KOKO lah yang kita laksanakan. Maksudnya KOKO berjalan secara berterusan. Terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya bukan apa Tuan Haji, kadang-kadang mindset anak-anak ni, mereka bila melihat PDPR, PJPK ni beranggapan ia adalah satu subjek yang kurang penting mungkin. Jadi apabila tidak ada lagi aktiviti fizikal seperti bersukan dan sebagainya, jadi mungkin di situ mengambil ringanlah tentang kehadiran dan penyertaan program-program PJPK dan melalui PDPR. Jadi ini bermakna program tetap sama, program kurikulum tetap sama, pemberian markah juga tetap sama, dan cuma perbezaannya ialah pada pelaksanaannya sahaja secara maya, ya Tuan Haji. Yes, jadi murid-murid di luar sana perlulah selepas ini lebih cakna lah dengan kelas-kelas PDPR, PJPK ini ambil bahagian program-program kurikulum kerana ia juga menyumbang kepada markah KOKO anda. Okay, terima kasih Tuan Haji. Seterusnya kita ingin bertanya kepada kita pergi pada soalan sebab kita masa menceburui kita Tuan Haji. Kita pergi kepada soalan untuk Nabila. Okey Nabila, masih berada di talian Nabila? Nabila ada bersama dengan kita lagi? Ya. Okey, baik. Ya. So Nabila, kita nak bertanya pada Nabila tentang cabaran hiburan di rumah, ya. Cabaran lain yang mengganggu ataupun menggugat fokus pelajar seperti Astro, Netflix, video game dan lain-lain seumpamanya yang boleh diakses pada bila-bila masa secara percuma, yang mana ianya lebih menarik minat murid sekolah khususnya remaja. So Nabila, bagaimana Nabila memberikan fokus kepada pelajaran sepanjang tempoh PDPR untuk memastikan semua kelas dan tugasan yang diberi oleh guru dapat dihadiri dan dilaksanakan? Mungkin Nabila ada menyediakan jadual dan sebagainya, boleh Nabila kongsikan kepada kita semua? Silakan Nabila. Assalamualaikum yang dihormati Tuan Haji Abdul Karim, Guru Besar SMK Serendah, Umi Alimatun, Pengetua Asrama Makassar BK dan ahli-ahli pimpinan yang lain. Saya memang ada buat jadual untuk pembelajaran sepanjang waktu kena kelas online kan. Apa yang saya buat, saya buat jadual tu ikut masa macam kat asrama. Saya dah tetapkan macam saya ada tuition berbayar online, jadi saya tetapkan hari-hari kena bangun pukul berapa. Macam kat asrama waktu preparation class dia macam pagi, tapi saya kena bangun lebih awal lagi dari kawan-kawan yang lain. Jadi saya kena disiplinkan diri, kena bangun awal. Jadi saya kena pergi ke pentadbiran lah kat asrama untuk join kelas online. Tapi saya macam dekat asrama, cabaran dia kadang-kadang line tak ada. Kadang-kadang rangkaian tu terputus. Tapi kalau tak ada cara lain untuk masuk untuk akses internet dah, saya akan
tunggu sampai ada internet. Lepas tu saya akan minta guru tuition tu hantar rakaman video yang kelas yang saya tak dapat join tadi. Lepas tu saya itu je lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Nabila. Jadi Nabila, kita nak tanya Nabila lah ya. Di rumah ya, Nabila ada televisyen? Ada memiliki televisyen ya? Okay. So dalam televisyen, kalau kita dapat lihat ya, banyak pelbagai program TV pendidikan ya yang dianjurkan dalam TV-TV siaran-siaran Astro, di mana antara dia ialah program didik TV di NTV7, TV pendidikan, siaran TV OK, Astro Tutor dan sebagainya. Jadi Nabila, adakah Nabila di rumah mengikuti program-program TV tersebut? Dan sejauh manakah program-program TV tersebut membantu Nabila memahami silibus yang disediakan? Saya ada ikut program-program pendidikan kat televisyen. Sewaktu di rumah tahun lepas lah, tahun 2020, waktu Perintah Kawalan Pergerakan tahun lepas, saya ada ikut channel Tutor TV. Sebenarnya ia sangat membantu sebab dia ada banyak teknik pembelajaran lain-lain. Lepas tu dia menarik sebab dia ada audio dan grafik. Lepas tu teknik pembelajaran dia tu sudah tentu dapat tingkatkan kefahaman kita dalam menguasai subjek yang tertentu. Menerusi saluran TV pendidikan juga dia dapat bagi peluang lah kepada saya dan rakan-rakan untuk belajar dekat rumah, belajar secara lebih santai dan lebih mudah faham dengan cara penyampaian menerusi televisyen tu. Okey, jadi maknanya membantulah pelajar-pelajar kita di rumah dan mengikutilah program-program TV pendidikan ya, sebab kadang-kadang ada masalah lain internet, misalnya kadang-kadang terputus line sewaktu PDPR, jadi kita tak dapat nak mengetahui lebih lanjut tentang subjek yang diajar oleh guru. Jadi kita mungkin boleh refer kepada TV pendidikan yang boleh ulang tayang semula silibus-silibus yang kita tertinggal sewaktu PDPR bersama dengan guru. Baik, seterusnya kita ingin tanyakan soalan kepada saudara Putra Nakib Kusairi. Masih di talian ke? Ya, ada Umi. Okey, baik. Putra, kebanyakan semua kita tahulah tentang subjek matematik tambahan, especially lah terutama sekali matematik tambahan, kerana ia adalah subjek yang memerlukan penguasaan yang tinggi dalam teknik pengiraan ya. Jadi kebiasaannya subjek ini kurang digemari kerana menganggap ianya subjek yang sukar. Berdasarkan kepada dapatan keputusan SPM bahawa rata-rata mendapat keputusan yang kurang memuaskan lah dalam subjek matematik tambahan. Tetapi Putra Nakib Kusairi memperoleh keputusan yang baik dalam matematik tambahan ya. So bagaimana Nakib mempelajari subjek ini, dan mungkin ada amalan-amalan atau latihan atau petua yang ingin Nakib kongsikan dengan kita semua, terutama kepada adik-adik tingkatan 5 yang mengambil subjek ini, supaya mereka tidak berasa subjek ini adalah satu subjek yang susah dan membebankan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, saya Saudara Nakib, onkan mic. Dengar? Okey. Ramai yang cakap ada yang nampak lah saya tertidur dalam kelas lah apalah kan. Sebenarnya dalam subjek mat dengan admat ni kan, sebenarnya kalau kita tak fokus pun dalam kelas, dia boleh, apa orang cakap, dia boleh detect tau. Sebab kalau kita tak fokus,
tapi kita just refer kepada satu buku. Kita just refer dekat buku rujukan cara nak selesaikan dia. Tak semestinya kalau kita tak selesa ataupun tak boleh ikut cara yang cikgu kita ajar kan, kita down. Tapi itu bukan cara saya belajar lah. Cara saya kalau saya tak dapat go dengan cara yang cikgu ajar, saya akan refer kepada satu buku. Saya untuk satu buku tu kita letakkan satu tempat untuk kita refer. Kalau cikgu tak ajar, kita tak boleh faham kan cara nak solve soalan, kita cuba refer untuk buku tersebut. Satu buku lah. Kalau itu satu cara untuk nak senang faham untuk math dengan AdMath ni. Kedua, AdMath dengan math ni sebenarnya dia banyak cabang tau. Untuk satu soalan, dia sebenarnya macam banyak cabang. Kalau saya lah kan, buat latihan, bila buat latihan math dengan AdMath ni kan, kita jangan buat guna satu formula je. Kita bukan satu cara je. Contoh soalan bulatan lah. Soalan bulatan, kalau math dia guna degree, AdMath dia guna radian. Kita boleh gunakan dua-dua dalam satu masa. Kalau soalan dalam AdMath, kita try buat guna degree, buat dia guna radian. Dua-dua boleh pakai. So guna dua cara dalam satu soalan. Soalan sebenarnya untuk soalan math dengan AdMath ni, dia sebenarnya banyak dia punya solve dia. Banyak dia punya cara nak selesaikan dia. Contoh kalau orang tu tak buat step A tapi dia buat step B, lepas tu dia buat step A balik, still boleh selesaikan soalan tu. Untuk masalah yang sekarang kan, pelajar ramai yang cakap math dengan AdMath ni susah. Sebenarnya math dengan AdMath ni senang tau. Kalau nak dikatakan, math dengan AdMath ni lah yang senang nak faham, sebab kita tak semestinya boleh dalam kelas je. Contoh kawan kita tanya kan, soalan ni macam mana? Kita tak faham. Kita tengok satu contoh untuk solvekan soalan tu. Lepas tu kita refer dekat contoh tu untuk soalan tu. Itulah tu cara saya study lah AdMath dengan math ni. Dekat rumah pun kadang saya jarang study. Saya banyak main game, tapi saya setkan satu masa. Contoh dia macam saya selalu study AdMath ni pukul 3 pagi. Time malam, lepas berita, lepas isyak, saya main game. Lepas tu ambil masa untuk tidur sekejap, and then bangun pukul 3 pagi tu baru study AdMath. Sebab orang kata pagi-pagi ni otak kita fresh. Bila otak kita fresh, math dengan AdMath ni senang masuk. Dia bukan math je lah, untuk subjek-subjek lain lah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih saudara Putra Nakib atas perkongsian yang diberikan. Kita berharap adik-adik kita di luar sana, tingkatan 5, tingkatan 4, 3, tingkatan 4 dan 5 sekarang, boleh menukarlah fikiran mereka bahawa mengatakan AdMath ataupun matematik ni adalah satu subjek yang susah. Sebenarnya hendak seribu daya ya. Jadi apa-apa pun pokok pangkal ialah kena sentiasa melakukan latih tubi dan latihan yang kerap, dan boleh macam yang saudara Nakib sebut tadi, macam Nakib sebut, selain pada refer kepada yang diajar oleh guru, kita juga boleh refer kepada mana-mana rujukan buku, ataupun mungkin di dalam YouTube sekarang ni dah banyak dah kan, guru-guru pakar ataupun student-student yang cemerlang dalam subjek tersebut berkongsi tips bagaimana untuk menguasai subjek AdMath dan juga matematik ni. Serta perkongsian Nakib juga tentang start memilih belajar AdMath dan matematik pada waktu dini hari juga adalah satu perkongsian yang sangat baik dan sangat bersetuju, kerana pada ketika itu memang minda kita sangat segar
dan sesuai untuk kita melakukan kerja-kerja pengiraan. Baik, seterusnya kita nak kepada peranan terhadap pelaksanaan PDPR, peranan ibu bapa. Jadi sebagai ibu bapa yang prihatin mengenai hal ehwal keluarga, ini soalan ini nak ditujukan kepada Tuan Ahmad Nizar ya, selaku kaunselor. Sebagai ibu bapa lah yang prihatin ya, bak kata menurut Profesor Datuk Dr. Halina Halizah Hajah Siraj, iaitu beliau memberitahu ciri-ciri keluarga idaman adalah pertama, mampu meluahkan kasih sayang dan penghargaan, kedua, komitmen dan iltizam untuk menyokong satu sama lain, ketiga, mampu melaksanakan komunikasi positif dan efektif, keempat, memperuntukkan masa berkualiti, kelima, rumah sebagai tempat yang selamat, dan yang keenam, kesejahteraan spiritual, mampu menangani stres dan konflik. Justru dalam konteks PDPR, kesemua ciri ini seharusnya dipraktik dan diperkemaskan agar entiti keluarga menjadi lebih harmoni dan kukuh. Jadi Tuan Ahmad Nizar ya, sebagai bagaimanakah caranya ibu bapa boleh lakukan untuk membantu anak-anak mereka semasa PDPR, terutama pelajar yang bakal mengambil peperiksaan SPM. Kadang-kadang ibu bapa terpaksa berhadapan dengan isu-isu tentang kesukaran anak-anak hadir dalam penyertaan ataupun menghadiri kelas PDPR ni kerana oleh sifat-sifat malas, sifat-sifat tidak cakna, tidak mengambil berat tentang pelajaran. Jadi Tuan Ahmad Nizar, silakan mungkin boleh membantu ibu bapa, bagaimana peranan ibu bapa. Terima kasih Tuan. Tuan Ahmad Nizar bersama dengan kita lagi di dalam talian. Ada tak Tuan Ahmad Nizar? Kalau ada boleh beri respon. Okay, mungkin ada masalah lain ya daripada penama ni pihak Tuan Ahmad Nizar. Jadi tak mengapa, kita kepada soalan yang seterusnya ya. Okey, baiklah, kita pergi pada soalan seterusnya. Tanpa kita melengahkan masa lah ya. Kita nak mendengarkan kepada daripada tiga-tiga alumni ni, daripada Saudara Rozairi, Saudara Nur Nabilah dan Putra Nakib, untuk memberikan sedikit kata-kata semangat kepada alumni dan mungkin ada nasihat kepada mereka supaya mereka mengambil peluang sewaktu mereka berada di tingkatan 5 hari ini, supaya mereka tidak terlambat dan supaya mereka berasa tidak kecewa di kemudian hari. Jadi kita persilakan Saudara Rozairi, boleh mulakan dengan Saudara Rozairi berikan sedikit nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi nasihat saya kepada semua pelajar Form 5 dan pelajar SMK yang lain, pelajar sekolah yang lain, saya nasihatkan agar kita fokus terhadap matlamat kita, terutama Form 5. Matlamat kita untuk menghabiskan SPM ni dengan sebaik mungkin. Cuba bayangkan kita dah belajar selama 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah dan ditambah pula dengan beberapa bulan di tahun hadapan untuk menghabiskan SPM kita. Takkan kita nak biarkan SPM kita begitu saja. Sebab SPM ni hanya sekali seumur hidup, jadi macam hidup kita juga. Hidup kita ni sekali je seumur hidup. Jadi buat betul-betul untuk SPM ni. Jadi pesanan saya untuk fokus apa yang kita buat dan takkan kisahkan apa yang masalah berlaku. Selanjutnya kita perlu teruskan untuk habiskan matlamat kita dengan sebaik mungkin. Dan jangan pernah bagi alasan. Sebab alasan itu yang akan menghalang kita untuk menghabiskan apa yang kita dah mulakan. Alasan tidak pernah menjanjikan penyelesaian, tapi alasan akan sentiasa diakhiri dengan penyesalan. Terima kasih. Terima kasih Rozairi. Seterusnya silakan Nabilah berikan sedikit kata-kata semangat. Saya nak cakap kepada semua calon SPM 2021, yang penting adalah usaha kita. Kita kena usaha sebaik mungkin. Seboleh-bolehnya disiplinkan diri kita untuk bagi komitmen dengan pembelajaran.
ingat tanggungjawab kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid. Dan waktu ni lah kita nak balas jasa ibu bapa, balas jasa pihak asrama, kat sekolah. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Nabila, dan akhir sekali untuk alumni silakan Putra Nakib. Okay, saya just nak cakap untuk ni bukan untuk form 5 je, untuk semua student lah. Sebab saya pun ada main game kan. Untuk siapa-siapa yang main game tu, tak salah tau. Tak salah kalau kita nak main game. Tapi kita kena ada time untuk study. Contoh dia kalau nak main game petang, malam tu kita spend time untuk study lah. Kalau nak main game malam, contohnya malam, kita spend time untuk petang ataupun pagi, time dini hari tu. Okay, lepas tu nak cakap kalau untuk form 5, masa sebenarnya nampak macam lama. Macam lama lagi nak SPM, tapi sebenarnya pejam celik dah SPM dah. Macam kita orang lah. Kita orang fikir lama je nak SPM, tapi tiba-tiba SPM. Kita ada yang belum blur sebab PKP kan, ada yang study last time, ada yang cepat-cepat study, ada yang cari member sebab nak study kan. Sebenarnya time ni lah, time dalam bulan 9 ni, dalam 8, 9, 10, time kita push dulu. Lepas tu dah dekat SPM tu kita relax. Kita study relax je. Kita study sikit-sikit, mana yang kita tak ingat, kita study. Bila yang kita ingat tu bukan lupakan. Yang kita ingat tu kita try slow-slow je. Slow-slow sebab kita nak recap yang kita tak ingat tu. Lepas tu satu lagi, untuk form 5 do the best lah sebab nak SPM. Tu je. Terima kasih. Terima kasih ketiga-tiga alumni kita yang berikan sedikit nasihat. Dan Cik Ahmad Nizar masih ada dengan kita lagi? Ada lain putus. Okey, baik. Baik, Tuan, selaku kaunselor sudah tentunya kita nak dengar sikit Tuan berikan sedikit suntikan semangat sebagai motivasi lah kepada murid-murid di luar sana, terutama tingkatan 5 yang ketika ini sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran sepanjang pandemik yang sedang melanda dunia. Silakan Tuan. Baik, terima kasih Puan. Mohon maaf atas line yang tidak cantik. Rasanya tak terlewat dia nak ucap tahniah kepada 3 alumni askar ni yang bertiga ni, dan mereka juga masih berhubung dengan saya berkaitan dengan pemilihan kursus dan sebagainya secara atas talian personal lah. Baik, tahniah kepada yang berjaya. Anda dah terbukti dapat melakukan yang terbaik untuk diri anda. Saya mewakili guru bimbingan dan kaunseling dan juga pihak SMK Sereda amat berbangga dengan kejayaan anda. Tahniah juga untuk Puan Halimatun dan juga warga Asrama Kasih YBK kerana itu adalah kejayaan tuan-tuan dan perempuan juga dalam membentuk. Saya tercicir sekali tadi peranan ibu bapa. Saya dah notekan tapi saya tambah sikitlah. Untuk seorang murid itu berjaya, banyak pihak yang terlibat. Kalau contoh anak-anak asrama kasih, selain pada ibu bapa mereka di rumah, ibu bapa mereka di asrama tu yang banyak mempush, memberi dorongan kepada mereka untuk terus berjaya. Kalau di sekolah dah tentulah guru. Even saya guru kaunseling yang tak mengajar akademik pun akan push mereka, memberi sokongan untuk mereka berjaya. Untuk ibu bapa, sokongan daripada ibu bapa sangat penting untuk pertama di rumah. Sokongan bagi kata-kata pujian bila anak tu dah PDPR. Kalau ada rajin sikit, masalah goreng pisang ke apa masa dia belajar tu. Okey. Selain daripada itu, dia juga perlu ibu bapa ni, saya fahamlah kalau ibu bapa yang cikgu, dia boleh turut sama mengajar anak dia, tapi di sekolah menengah apa yang murid belajar tu kadang ibu bapa tak boleh nak ajar, tapi
saya sangat harap ibu bapa dapat pantau anak dia mengikut jadual PDPR. PDPR ni ada jadual. Jadi ingatkan anak itu, contoh pagi kan, selepas subuh tu ingatkan dia, hari ni ada PDPR, gini sediakan minum makan, dia akan buatlah. Pastikan anak tu hadir PDPR, pastikan anak itu buat kerja yang cikgu bagi dan dia hantar. Jadi sebenarnya tugasan yang cikgu bagi itu adalah penilaian untuk oleh guru akademik nak melihat apa yang diajar tu budak-budak tu dapat tak. Kalau murid boleh jawab, alhamdulillah. Kalau murid masih lagi tercari-cari, bermaksud cikgu tu akan usahakan dengan cara lain. Kan itu satu penambahbaikan yang bagus. Yang objek utama murid dapat dan dia akan bawa ilmu tu untuk ke SPM nanti. Kemudian ibu bapa juga perlu selalu berinteraksi dengan guru berkaitan dengan anak-anak. Kalau tak semestinya bila anak tu ada sesuatu yang berlaku di sekolah baru nak datang kan. Tak bila-bila boleh datang. Tapi sekarang PKP tak boleh lah. WhatsApp, cikgu bagaimana anak saya kan. Sebenarnya cikgu sebagai seorang guru, saya dulu sebelum jadi guru kaunseling, saya adalah guru. Jadi kita sangat suka ibu bapa bertanya tentang anak, perkembangan anak sebab kita sama-sama kerjasama ibu bapa dan guru untuk kejayaan anak. Seperti saya kata dengan budak-budak ni lah, bila awak berjaya yang paling gembira adalah awak dan ibu bapa dan keluarga. Kami cikgu tumpang gembira atas kejayaannya itu. Tak payah tanyalah murid-murid itu. Itu je yang saya cakap. Okay. Kemudian dalam masa PDPR ni, saya rasa ibu bapa perlu menyediakan kemudahan internet dan juga device yang untuk anak-anak lah. Tak perlu mahal. Boleh online pun alhamdulillah. Tak perlulah nak beri laptop baru yang mahal, yang power itu, nanti budak-budak buat game online, PUBG dan sebagainya. Dia balik kepada fokus untuk apa pembelian device itu untuk belajar. Beli yang mampu dan online. Okey. Kemudian ibu bapa juga pujilah anak tu. Terima kasih kerana dia hadir online. Dia bangun awal untuk hadir online. Itu kadang tak perlu keluarkan kos pun. Sebagai seorang manusia, sebenarnya manusia suka dipuji walaupun di mulut kata tak payahlah, malu dah puji. Tidak, dia memang itu naluri manusia. Bila sesuatu dipuji, dia akan suka. Apatah lagi mak puji anak dia. Bapa tu kadang jaranglah kan, tapi tak salah bagi pujian. Bagus hari ni bang, cantik kan. Ikut keadaan mereka sendiri dengan laras-laras bahasa anak-anak muda, tak menjadi masalah. Okey, itu saya ada perkongsian berkaitan dengan ibu bapa, peranan ibu bapa untuk anak-anak memastikan PDPR, hadir PDPR dan akhirnya berjaya daripada SPM. Bagi untuk SPM yang akan datang ni, Pro Max version 2 ke saya tak tahu lah. Pro Max macam iPhone tu, bila Pro Max tu besar. Kan? Itu sebab nama dia tu Pro Max. Besar, version 2 ni pun dia akan melangkau tahun juga untuk SPM nanti. Perkongsian oleh 3 pelajar ni tadi, ahli panel dalam kalangan alumni ASKA, Asrama Kasih, dan alumni SMKS ni boleh diambil sebagai satu garis panduan. Orang dah berjaya, terbukti, dia share, kongsi. Apa lagi susah? Dah ada, mahu atau tidak. Tapi sebenarnya bagi murid SPM tahun 2021, tidak ada pilihan. Nak tak nak, perlu redah. Kita bukan ada pilihan lain. PDPR on. Perlu hadir PDPR. Cekal. Orang kata terus cekal. Teruskan semangat. Orang lain boleh berjaya. Senior kami boleh berjaya. Senior alumni ASKA boleh berjaya. Anak murid ataupun junior ASKA kenapa tak boleh? Contoh dah ada. Tips dah di-share, kongsi. Ikut saja, ubah suai mengikut kemampuan diri sendiri. Okey. PDPR mesti on. Kerana PDPR itu menggantikan PDPC. Dan insyaAllah kalau sekolah buka nanti, mungkin tingkatan 5 yang akan pergi dulu, segala perkara-perkara yang masa PDPR yang ada hikap sangkut-sangkut tu, buat catatan. Bila jumpa cikgu, terus bertanya.
seperti yang saya katakan, cikgu tak pernah lah nak marah kalau murid tanya, dia kata cikgu yang ni saya kurang faham. Kan? Kenapa nak marah? Lebih bagus begitu kan. Dia bertanya, dia nak tahu. Cikgu dengan rela hati. Tapi saya selalu ajar anak-anak ni, kalau approach cikgu, tengok keadaan cikgu. Kalau cikgu ada kelas lain, dia tengah sibuk, baru dah nak rehat, buat janji temu. Cikgu balik nanti saya jumpa cikgu. Boleh? InsyaAllah. Guru SMK Serendah terbaik. Dia tak pernah menidakkan anak-anak murid dia. Boleh bertanya bila PDPC dah buka. Tapi kita kena akur dengan SOP bersemuka nantilah. InsyaAllah murid tingkatan 6 dan tingkatan 5 2021 akan terus lebih fokus kepada berdikari macam Naki cakap ni, siapa tadi Kusyari cakap tadi, kena cari jalan. Jangan mengalah, alah dah tak boleh, tak yalah, tak apalah, aku rela redor. Itu bukan redor, itu yang negatif banyak nak ganti kan. Kena usaha cari jalan. Kalau murid itu tidak buat, siapa yang nak buat? Dia berdikari diri dia sendiri. Guru-guru sedia membantu. Banyak channel-channel pendidikan, web TV, webinar, e-didik, dan satu saya Puan Halimatul nak jelaskan kepada murid-murid tingkatan 5. Terima kasih. PTRS, Program Tuition Rakyat Selangor, di portal dia pun ada. Kerajaan Negeri Selangor ada banyak duit dia sediakan di situ, dan murid-murid ni boleh akses. Tak kira lah dia sama B40 ke apa ke, ada bahagian-bahagian soalan-soalan di mana Kerajaan Negeri Selangor di bawah SUK mencari penanda-penanda kertas orang yang yang memang ahli dalam itu, menyediakan banyak kertas-kertas soalan, teknik-teknik menjawab yang boleh membantu murid. Okey, yang ini memang agak pedih nak dicerita. Kurangkan program-program game online. PUBG ke apa ke, sebab benda tu game-game online ni dia akan aktif pukul 2 pukul 3 pagi. Kan? Bila dia dah panjang 2 3 pagi, bila masa dia nak PDPR, kadang-kadang subuh pun ke laut kan. Jadi dia tak cukup rehat, dia tak boleh fokus pada PDPR. Malahan itu antara yang saya dapat, tidak ada tidak ada kajian spesifik, tapi itu antara punca yang murid tak masuk PDPR. Yang baru-baru ni dia orang kata Euro, mungkinlah ada sikit kan, yang ahli sultan kaki bola ni Euro tidak, masa yang diperuntukkan tu cukuplah sikit, hanya untuk lepas stres, selepas belajar tu cukup. Jangan melebih-lebih. Perlu tahu di mana keperluan, di mana kehendak. Keperluan kalau kita tak buat, kita akan datang musibah kepada dia. Kehendak ni tak dapat pun tak apa, kita masih hidup, masih boleh berjalankan aktiviti harian. Kena perlu tahu yang mana utama semasa anda berstatus murid sekolah tingkatan 5, calon SPM 2021 yang bakal menghadapi peperiksaan yang paling besar dalam hidup seorang murid atau pelajar. Dah masuk universiti bukan tak kisah. Cara pembelajaran tu dia dah matang, dah mudah. Masa SPM ni yang kadang kona banyak terbabas nak tarik jalan track yang lurus tu balik tu siksa saja. Bila masuk universiti dah pandai dah. Itu satu perkara yang biasa. 5 ni kalau baju basuh tu kesan degil tu ada lagi, selepas dia masuk universiti hilang sudah kesan degil. Dia pakai sabun apa kita tak tahu. Dia dah mula matang, dia dah boleh berfikir yang baik untuk dia. Yang sekarang ni tingkatan 4, tingkatan 5 ni yang ibu bapa, guru-guru ni sedikit susah hatilah dalam PDPR, tapi kita doakan, kita buka hati mereka untuk hadir PDPR, belajar bersungguh-sungguh, hasilnya kita
harap dapat seperti yang alumni ASKA, alumni SMKS yang ada dalam ahli panel kita pada hari ini. Jadi Puan Halimatun, itu daripada saya sendiri dan saya ingin menawarkan diri. Itulah kerja kami, guru bimbingan dan kaunseling. Sekiranya ada apa-apa kekeliruan yang tak pasti nak bertanya, saya ada type link e-counseling tu, boleh pergi situ. Kalau isi orang tu pun boleh. Yang lain-lain, 3 orang lagi kawan saya itu pun boleh membantu. Kita bagi pilihan kepada murid, pelajar, pilihlah yang mana dia rasa dia rapat untuk share apa-apa perkara yang orang kata terlintas menghalang dia untuk terus maju, terutamanya dalam akademik, dan kita cuba selesaikan supaya dia kembali fokus kepada akademik untuk berjaya dalam peperiksaan, terutamanya SPM. Itu Puan Halimatun, terima kasih atas orang kata menyudikan saya turut serta dalam program ini. Okey, saya kembalikan kepada Puan Halimatun. Terima kasih banyak Tuan Ahmad Nizar atas perkongsian panjang lebar Tuan tu tadi. Dan jangan lupa pada anak-anak di luar sana yang mendengar, jangan lepaskan peluang kerana sebentar tadi Tuan Ahmad Nizar dah menawarkan perkhidmatan untuk membantu siapa saja yang berhadapan dengan apa saja permasalahan anak-anak di rumah mengenai tentang pembelajaran. Mungkin kesulitan daripada segi masalah keluarga, masalah tak faham dalam PDPR, mungkin di situ guru-guru kaunseling akan membantu anak-anak nanti di dalam program e-counseling tu ya. Baik, seterusnya tanpa melengahkan masa, kita akhir sekali lah ya. Tak lengkaplah kalau kita tak mendengar ucapan daripada Tuan Haji Abdul Karim selaku pengetua. Mungkin ada harapan Tuan Haji sebagai pengetua di SMK Serundah, apakah harapan Tuan kepada warga pendidik, ibu bapa, murid-murid terutama calon SPM 2021 di SMK Serundah agar berjaya melaksanakan program pendidikan ala baru ini serta memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Silakan Tuan Haji. Tuan Haji ada dalam talian? Okey. Boleh ya? Boleh. Okay. Terima kasih ya Puan Halimatun. Tadi termute tu. Okey, pertamanya saya mengambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar ya, bekas alumni asrama YPK, saudara Muhammad Zairi, Nona Nabila, Putri Nakib yang telah pun berjaya lah di peringkat awal ni lah. Ini sebenarnya pencapaian kamu ni sekarang ni adalah merupakan satu titik permulaan lah sebenarnya ya kepada pencapaian yang lebih besar pada masa depan. Jadi seharusnya kamu tidak berpuas hati dengan apa yang telah kamu capai pada waktu kini dan jadikanlah ia sebagai satu dorongan, motivasi untuk mencapai kecemerlangan yang lebih lagi lebih besar atau lebih tinggi lagi pada masa depan. Baik. Harapan saya secara keseluruhan lah ya, sudah pastilah saya berkenalkan pelajar saya cemerlang. Tapi sebelum ia mencapai apa yang dihajati ya, saya ingin menjelaskan ada 3 perkara ni lah yang sepatutnya ada pada setiap pelajar ya. Pertama, apakah matlamat kehidupan mereka sekarang ni? Yang keduanya, apakah asas yang menentukan kepada pencapaian matlamat tersebut? Dan yang ketiga adalah konsep kecemerlangan itu sendiri. Ya. Saya sering tekankan kepada pelajar saya lah, apa matlamat kita lah. Ya. Sebagai orang Islam, sudah pastilah pada akhirnya kita ingin menjadi umat yang soleh dan solehah, yang diterima segala aktivitinya, yang diberi pahala oleh Allah SWT.
Tapi yang kita nak lihat sekarang ini secara mudahnya, untuk kehidupan di dunia ni lah, apa yang sepatutnya mereka perolehi atau apakah yang mereka sasarkan. So saya tekankan balik, setiap pelajar SMK Serendah ataupun mana-mana pelajar, ya, perlu menetapkanlah matlamat untuk menjadi individu yang mampu menyumbang kepada negara, bangsa dan agama. Ya, jadi jadikan diri anda sebagai aset. Aset, ya. Aset ni sesuatu benda yang bernilai lah. Ya, jadi bila nak jadi sebuah aset tu, dia mesti ada sesuatu yang boleh digunakan bagi menyumbang. Di peringkat kamu ni mungkinlah ilmu sendiri, ya, ilmu yang ada. Ya, okey. Sebab pada akhirnya nanti kamu merupakan keperluan negara pada masa depan, iaitu dari segi sumber tenaga yang produktif, dari segi sumber kepimpinan negara yang berwibawa, yang berintegriti, dan juga yang paling penting, anda mampu menjadi ahli masyarakat yang berfungsi. Okey, itu dia matlamat yang harus ada dalam jiwa setiap pelajar. Yang kedua ni, siapa yang menentukan sama ada awak boleh capai ke tak capai? Ramai yang kata guru-guru sebab mereka yang mengajar kami, ibu bapa ataupun sesiapalah. Tapi hakikatnya yang paling asas yang menentukan kejayaan kamu ni ialah diri kamu sendirilah, diri kamu sendiri. Iaitu apa yang telah kamu tetapkan dalam hati kamu, apa yang kamu nak jadi. Iaitu kata penetapan minda itu cukup penting. Saya pada masa depan nak jadi apa? Itu yang paling penting lah. Sebab bila kamu dah tetapkan kamu ingin menjadi individu-individu yang bernilai pada masa depan, insya-Allah kamu akan gunakan matlamat ini untuk meningkatkan usaha kamu secara bersungguh-sungguh. Ya, akan memandu kamu melaksanakan aktiviti-aktiviti, tindakan-tindakan yang bermatlamat. Ya, okey. Kemudian yang seterusnya adalah tentang konsep kecemerlangan ini. Apa dia konsep kecemerlangan? Ramai yang menekankan konsep kecemerlangan ini ialah apa yang mereka dah capai, iaitu hasil akhir daripada segala tindakan dan amalan kita. Ya, misalnya kalau pelajar SPM ni mungkinlah 8A, 9A dalam SPM dan sebagainya lah. Ya. Tapi hakikatnya lah yang saya sering tekankan kepada pelajar saya, ya, dan insya-Allah lah boleh dikongsi kepada semua pelajar. Kecemerlangan itu sendiri adalah amalan rutin harian kita, rutin harian, iaitu amalan kehidupan kita sehari-hari. Rutin harian lah. Misalnya paling mudah, rutin hari kamu. Bangun pukul berapa, kemudian buat apa, dan sebagainya. Ada jadual rutin yang tersusun, yang diikuti. Rutin amalan, amalan harian. Seterusnya, sebagai individu, kamu sebenarnya mempunyai banyak peranan tau. Walaupun kamu kata kamu pelajar, tapi tidak. Kamu pelajar ni hanya sebahagian peranan kamu. Tapi di samping itu kamu juga ada peranan sebagai anak, peranan sebagai ahli masyarakat, peranan sebagai sahabat, peranan sebagai ummah. Jadi untuk menjadi cemerlang ni, kesemua peranan ini kamu kena laksanakan. Sebab tu walaupun kamu kata kamu seorang pelajar, kamu tak boleh fokus kepada pelajar dengan mengabaikan peranan kepada kamu yang lain. Kamu kena buat secara menyeluruh, bersepadu. Jadi insya-Allah, kalau amalan harian kamu ni cemerlang, insya-Allah secara automatik, secara langsung, pada akhirnya hasilnya juga akan cemerlang. Sebab tu kita sekarang ni, kita jangan fokus pada hasil, kita fokus pada amalan. Kalau amalan kita ni cemerlang, kan, kita kehidupan harian kita ni ikut rutin, ya, yang terancang, memakai masa dan sebagainya, insya-Allah pada akhirnya kamu akan menjadi individu yang cemerlang. Ini yang patut kamu faham dan yang patut kamu amalkan secara berterusan. Kecemerlangan adalah amalan. Ya. Jadi pada akhirnya saya mengharapkan bukan setakat pelajar SMK Serendah, tapi juga kepada semua pelajar-pelajar di seluruh negara ini
Jadilah individu yang cemerlang, individu yang bernilai aset kepada negara, iaitu individu yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara, kepada kesejahteraan ummah kita seluruhnya. Insya-Allah. Itu saja. Sekian, Puan Halmitun. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian yang sangat bermakna buat kita semua, ya, membuka mata kita dan minda kita tentang kepentingan ilmu kepada kita semua, terutama sekali anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Jadi bukalah minda anda, bukalah pintu hati anda. Ibaratnya kalau sekiranya selautan air di laut pun kita curahkan ke dalam satu bekas yang tidak dibuka tutupnya, sia-sia sajalah air itu dicurahkan, tidak satu pun masuk ke dalam bekas tersebut. Jadi pokok pangkalnya, bukalah pintu hati kita terlebih dahulu agar segala ilmu yang dicurahkan daripada guru kepada kita dapat kita terima dan masuk ke dalam jiwa kita. Manjadda wajadda. Siapa yang berusaha, dia yang akan dapat. Jadi marilah bersama-sama kita berlumba-lumba menuju kepada kejayaan dan moga-moga apa yang kita usahakan itu berhasil. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua ahli panel, terutama Tuan Haji Abdul Karim, Pengetua SMK Serendar yang sudi bersama-sama dengan kita meluangkan masa memberikan pandangan beliau. Ucapkan terima kasih banyak juga kepada Tuan Ahmad Nizar, guru kaunseling, konsul sekolah SMK Serendar atas perkongsian beliau juga yang sangat bermanfaat dan saya percaya semua anak-anak malam ini akan sedar tentang kepentingan ilmu itu walau apa pun caranya mereka mendapatkan di sekolah ataupun di sudut yang berbeza, PDPR dan sebagainya, bahawa mereka sebagai penuntut haruslah menuntut ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apabila engkau telah berazam maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kita berusaha dan barulah kita bertawakal kepada Allah. Yang penting kita usaha dulu anak-anak. Semoga kejayaan menjadi milik kita. Dengan itu kita tutup majlis forum kita pada malam ini. Juga tidak ketinggalan diucapkan terima kasih kepada penglibatan bersama 3 alumni kita. Rozairi, alumni saudara Nakib, saudari Nabila, serta kepada kehadiran beberapa juga tingkatan 5 yang hadir bersama-sama dalam forum ini. Terima kasih banyak diucapkan. Juga tidak ketinggalan terima kasih kepada penganjur utama kita malam ini, iaitu Yayasan Basmi Kemiskinan yang dikelolakan forum ini di bawah unit Jabatan Media dan Arkib dan juga kerjasama bersama Asrama Kasih di bawah unit pendidik akademik. Sekian itu saja daripada kami. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada sesi yang akan datang. Sekiranya mendapat sambutan dan galakan yang baik, kita akan adakan sekali lagi, ya Tuan Haji, mungkin lebih soalan-soalan ataupun isu-isu yang lebih memberangsangkan minda kita. InsyaAllah. Sekian saja daripada kami. Sekian saja, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.